大家有问题可以多提问哈。 Jika ada pertanyaan diajukan saja ya. 我也知道会有很多的那个挑战， Saya tahu banyak 但 tantangan. 我们也共同的讨论这些问题，面 Kita 对这些 boleh 问题。 berdiskusi bersama-sama. 特别是遇到这跟自己之前理解的内容有不同的时候， Khususnya terdapat perbedaan pemahaman dengan apa yang kamu terima di masa 这 lalu. 个时候可能需要思考， Mungkin kita perlu memikirkannya. 再从圣经里面去确认， Kita konfirmasi melalui Alkitab. 是吧？而不是按照我的经验和感觉认为那是对的就是对的。 Bukan menurut perasaan dan pengalaman diri saya menganggap itu benar atau tidak. 人最可怕的就是特别信靠自己的感觉和经验， Yang paling menakutkan adalah lebih mengandalkan perasaan dan pengalaman diri. 因为那个特别正义、特别正当， Menganggap itu yang benar. 所以我们要小心， Karena itu hati-hatilah. 真正的去在福音真理上去分辨。 Kita harus bisa membedakan menurut Alkitab dan Injil. 那么这里面我们看3章的时候，当神呼召摩西的时候， Waktu kita membaca pasal 3, Tuhan memanggil Musa. 神自己他怎么介绍的？ Bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya. 他不是直接向摩西宣告，我告诉你我是上帝，是吧？ Dia tidak memperkenalkan dirinya kepada Musa bahwa akulah Allah. 而是说我是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神， Tetapi dia berkata akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 对吧？那这个也强调什么呢？ Apa yang ditekankan di sini? 神当这样跟亚伯拉罕说，他在强调什么呢？ Apa yang ditekankan di sini? 我是与人立约的神，是不是？ Aku adalah Allah yang mengadakan perjanjian 对 dengan 吧？我 manusia. 是与你的先祖亚伯拉罕立了约的那一位， Aku adalah dia yang telah mengadakan perjanjian dengan nenek moyangmu. 对吧？ Betul. 这个时候为什么我们强调神是在约中的，我们也叫在基督里的神呢？ Mengapa kita mengatakan Allah di dalam perjanjian dan Allah di dalam Kristus? 因为在当下的教会和基督徒都非常容易忽略一个问题， Karena gereja dan orang Kristen sekarang seringkali mengabaikan satu hal, 就是基督的中保原则， yaitu prinsip pengantara Kristus. 不能分辨直接的神人关系和在基督里的、在约里的神人关系。 Tidak bisa membedakan hubungan Allah dengan manusia dan hubungan Allah dengan manusia di dalam perjanjian. 以至于导致很多基督徒对上帝的认识是不具体的， Menyebabkan pengenalan orang Kristen terhadap Tuhan itu tidak spesifik. 他可能很随便的就跟别人谈论神的事情， Barangkali dia membicarakan soal Tuhan kepada orang lain itu secara sembarangan 试图去建立一个直接的神人关系。 dan mencoba untuk membangun hubungan langsung dengan Allah. 比方说， Misalnya, 你看，比如说我们教会有主日学， misalnya di gereja ada sekolah 那么 minggu. 教会主日学有主日学的老师，是吧？ Di sekolah minggu ada guru sekolah minggu. 有时候，哎，那这老师教导孩子，他目标是什么呢？ Apa tujuan pengajaran guru sekolah minggu? 在很多的这个主日学的教导中，上帝是怎样的一位啊？ Banyak ajaran sekolah minggu mengajar Tuhan itu seperti apa. 极为的慈爱，有怜悯，是不是？ Tuhan itu pengasih dan penyayang. 对吧？给人就像一个和蔼可亲的上帝， Seperti Allah yang sangat ramah, 非常愿意亲近人， yang sangat mau dekat 然后 sama 甚至说 manusia.，你有任何困难啦、生病啦、这个遇到困难了，你都可以跟这位上帝 Ada 去求， kesukaran, ada sakit penyakit, boleh datang memohon kepadanya. 并且在人的意识中，这位上帝也极为的愿意去帮助人、拯救人。 Bahkan di dalam kesadaran, pengertian, Allah ini Allah yang suka membantu orang. 其实这样是非常可怕的， Hal ini sangat menakutkan. 但是这个是最被人忽略的， Tetapi ini juga yang paling diabaikan 对吧？ orang. 因为圣经实际上我们宣告的这位上帝，他不是直接亲近人的上帝， Tapi Alkitab menyatakan bahwa Allah ini bukan Allah yang bisa berhubungan langsung dengan 他 manusia. 是一位万不以有罪为无罪的上帝。 Dia adalah Allah yang sekali-kali tidak membebaskan kesalahan 也就 manusia dari 是罪人 hukuman. 是绝对，无论一个罪人，无论他是谁，他绝对不可能直接来到上帝面前。 Manusia berdosa terlepas dia siapapun dia tidak bisa menghadap Allah secara langsung. 说我一求上帝，上帝就帮助我， Begitu saya memohon kepada Tuhan, lalu Diba? Tuhan menolong saya. 上帝愿意亲近人， Tuhan ingin mendekat kepada manusia. 这不符合圣经的 Ini 原则， tidak sesuai dengan Alkitab. 这也构成了很多
教会中或者基督徒里面有的他对上帝的认识。 Ini membentuk pengenalan banyak orang Kristen terhadap Tuhan. 他虽然他也信耶稣， Walaupun dia percaya Yesus, 口头宣告， dari mulut mengaku, 但是在他实际的跟神的交往经验中是直接进入神人关系，明白吗？ tetapi dalam pengalaman nyata hubungannya dengan Tuhan itu bersifat langsung. 在他跟上帝实际的交往中，上帝就是慈爱的那一位，有怜悯的，拯救他的。 Tuhan yang olehnya dia berhadapan langsung, berhubungan langsung itu adalah Tuhan yang pengasih penyayang. 所以他实际的他的跟上帝的关系是一种直接的神人关系。 Hubungan dia dengan Tuhan itu adalah hubungan yang secara langsung. 他虽然也说宣告信耶稣， Walaupun dia mengaku percaya Yesus, 但基本上跟耶稣没什么关系。 tetapi pada dasarnya dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Yesus. 圣经明确宣告，你们的罪孽使你们与神隔绝。 Alkitab mengatakan bahwa dosamu lah yang memisahkan antara engkau 所 dengan 以 Tuhan. 除非通过上帝自己设立的特殊的途径，人能与他交往。 Kecuali melalui situasi yang Tuhan tetapkan, manusia baru bisa berhubungan 那 dengan 么 dia. 否则的话，人试图直接去亲近神， Jika tidak, manusia mencoba berhubungan langsung dengan Tuhan. 那必然遭受责罚。 Pasti dia akan dihukum. 其实这就是我们说圣经一个非常基本的原则，就是中保的原则。 Inilah prinsip yang paling dasar dari Alkitab, yaitu prinsip pengantara. 如果离开中保原则， Jikalau meninggalkan prinsip pengantara, 去谈神对人的赐福和拯救， membicarakan tentang berkat dan keselamatan Allah, 谈神怎么带领你， membicarakan tentang bagaimana pimpinan Tuhan atas kamu, 那就是宗教， maka itu adalah agama. 跟圣经启示的核心真理不相符。 Petolak belakang dengan inti kebenaran Alkitab. 所以圣经中他强调的不是直接的神人关系，而是在 Yang 基督里的神 ditekankan 人关系。 Alkitab bukan hubungan manusia dengan Allah secara langsung, melainkan hubungan Allah dengan manusia di dalam Kristus. 在约里，在基督里， Di dalam Kristus, di dalam perjanjian. 也就是离开在基督里，那神就不再是你的神。 Ya, tanpa di dalam Kristus maka Allah itu bukan Allahmu. 所以我们说这个是大家需要格外关注的，是 Nah, 吧？ hal ini yang perlu kita perhatikan secara khusus. 因为当我们谈论福音的时候啊， Waktu kita bicara tentang Injil, 什么叫福音呢？ apa itu Injil? 当我们试图谈论福音的时候，有一个根本性的前提，就是 Waktu kita mencoba membahas Injil, ada satu premis. 那一位万不以有罪为无罪的神，他成了我的神。 Allah yang sekali-kali tidak membebaskan kesalahan manusia dari hukuman telah menjadi Allah saya. 也就是不能与神亲近的人，借着基督的工作，能够与神和好了。 Manusia yang pada mulanya tidak bisa mendekat kepada Allah, tetapi melalui Kristus telah diperdamaikan dengan Allah. 所以一个人他真正的知道福音， Orang yang sungguh-sungguh mengenal Injil, 他首先在他里面确认的就是他在神面前是要该受责罚的，是要必死的。 Pertama-tama dia harus konfirmasi bahwa sebenarnya dia adalah manusia yang harus mati, yang harus dihukum. 当他直接试图面对这位上帝的时候，他必死无疑。 Waktu dia mencoba menghadapi Allah dengan langsung, dia harus mati. 那么现在上帝自己做了一件事， Nah sekarang Tuhan sendiri melakukan satu perkara. 他称我这个罪人为义了。 Dia menyebut saya orang berdosa sebagai orang yang benar. 那么这样的一个转换是怎么发生的呢？ Bagaimana peralihan ini terjadi? 实际知道福音就是知道这个转换， Mengenal Injil, mengenal peralihan ini. 并且这样的一个成为你生命里边的实实在在的体验。 Nah itu akan menjadi pengalaman yang nyata dalam hidup. 万不以有罪为无罪的上帝， Allah yang tidak sekali-kali membebaskan kesalahan dari hukuman manusia. 在基督里呢， Di dalam Kristus, 他成为一个称我为义的神， Dia adalah Allah yang membenarkan aku. 这个是最关键的核心。 Ini adalah inti yang paling 其实我 penting. 都能感受到很多基督徒他对于上帝的感受和体验都是直接的神人关系。 Saya merasakan banyak orang Kristen memiliki perasaan dan pengalaman langsung menghadap Allah. 上帝赐福给我， Tuhan memberkati 上 saya. 帝带领我， Tuhan memimpin saya. 上帝教训我， Tuhan menegur saya. 这是非常可怕的， Itu sangat menakutkan. 因为他并不真的意识到他在上帝本来是一个怎样的处境。 Dia tidak tahu keadaan Tuhan yang sebenarnya. 所以虽然他宣称自己是信基督的，
Walaupun dia menyebut dirinya percaya Kristus, 但实际他的信仰生命中他没有基督。 tetapi sebenarnya dalam iman dan hidup mereka tidak punya Kristus. 这个情况在教会中非常普遍， Keadaan ini sangat umum di gereja. 直接与神进入关系， Menghadapi Allah, membangun hubungan langsung dengan 直接 Allah, 跟神交往。 berhubungan langsung dengan Allah. 其实他就是这种，就是一般的宗教迷信了。 Nah, inilah keagamawi 所以 pada 大家， umumnya. 所以当我们需要关注的就是说， Yang perlu kita perhatikan adalah 我们需要省察自己的，需要省察的，就是当我说我信神的时候， waktu saya mengaku saya percaya Tuhan, 当我说神赐福给我，神引导我，神拯救我的时候， saya mengaku Tuhan memimpin dan memelihara serta menyelamatkan aku. 我说的那一位神不是一般意义上的神， Allah yang saya maksudkan bukan Allah yang pada umumnya, 而是通过基督的十字架向我显明的神。 tetapi Allah yang menyatakan kepada saya melalui salib Kristus. 稍微如果我不去专注和思想这件事的话， Jika saya sedikit tidak berfokus pada hal ini, 那么我实际是在一个宗教的崇拜里面。 maka saya berada di dalam ibadah agama. 所以大家也要自己去留心， Kita harus menaruh perhatian. 究竟你是跟神进入一个一般的相交关系，还是在约中的相交关系？ Apakah engkau membangun hubungan secara umum dengan Tuhan kah? Atau di dalam hubungan perjanjian? 那么我们来继续看这个，回到出埃及记哈， Kita kembali ke Keluaran. 我们看前面的话，首先我们看到13章是吧？13节，3章13节， Ayat 13. 这里摩西对神说：“我到以色列人那里，对他们说，我们祖宗的神打发我来，我要对他说什么呢？叫什么名字呢？” Musa menjawab, namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya, siapa namanya? Apakah yang harus kujawab? 那么摩西问了神这个问题是吧？ Musa bertanya kepada Tuhan, 也就是说，你告诉我你是谁，你的名字是什么？ beritahukanlah namamu siapa. 那么我们说，当提到名字的时候啊， Pada waktu menyinggung tentang nama, 名字有什么作用？ apa fungsi daripada nama? 名字是用来干什么的呢？ Untuk apa nama itu? 大家想一想， Coba renungkan. 摩西问：“那你告诉我你叫什么名字啊？ Musa bertanya, apakah namamu? 名字有什么用处呢 Apa gunanya? ？”Jesse， 你 Jesse, 看，你的名字叫 Jesse， namamu Jesse. 它有什么用处？ Apa gunanya? Membedakan apa? Engkau 分辨出自己跟别人的不一样。是吧？你说的很对， Benar jawabannya. 它可以帮助我们去做区分，是不是？区别。区别。还有吗？ Ada lain? 大家想一想，名字是有什么用处？ Apa gunanya nama? 区分 Membedakan. 是吧？当我喊 Jesse 的时候， Waktu saya menyebut Yesi, 其他人没回答， orang lain tidak jawab 因为他们不是， karena mereka bukan. 是吧？你是。 Tetapi Yesi 因 ya. 此呢，这个 Jesse 这个名字就把你从这个班级里区分出来， Jadi nama Yesi ini membedakan dia dengan teman-teman lain. 是吧？ Betul? 还有什么作用呢？ Apa guna lain? Apa gunanya yang lain? 当我喊 Jesse 的时候， Waktu saya menyebut Yesi, 你会回应我， kamu akan meresponi saya. 对吧？ Betul? 所以名字它有呼召的作用。 Namun nama itu punya fungsi memanggil. 或者是当我心里想到某一个人的名字的时候， Atau dalam hati saya tiba-tiba mengingat nama seseorang. 哎，比如说我今天晚上回去， Malam ini saya pulang, 我想到了 Dale， saya mengingat akan Theo. 突然之间我耳朵中出现了这个名字， Tiba-tiba di kuping saya muncul nama ini. 那么关于 Dale 的一切，它就会在我头脑中呈现出来，对不对？ Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Theo akan muncul di benak saya. 他会把这个 Dale 给呼召出来， Akan dipanggil keluar. 是不是？ Betul tidak? 把它唤醒。 Membangunkan dia. 所以名字呢，一方面它可以做区分，
Nama gunanya bisa membedakan 另外一个呢，它就是有呼召的召唤的作用。 dan juga memiliki fungsi memanggil. 那么上帝告诉摩西他是神是吧？ Allah memberitahukan Musa bahwa dia adalah Allah. 那么摩西的问题是什么？ Apa persoalan Musa? 那你是这个神众神中的哪一个呀？ Tetapi engkau adalah Allah di antara ilah-ilah yang lain. 对不对？ Yang mana? Allah yang mana? 你说你是神， Engkau menyebut dirimu Allah. 对吧？你是众神中的哪一个呢？ Tetapi engkau adalah Allah di antara ilah-ilah yang siapakah Allah di antara ilah-ilah lain? 我怎么把你和其他的神分开呢？ Bagaimana aku dapat membedakan engkau dengan ilah-ilah lain? 对吧？怎么我召唤你呢？ Bagaimana aku memanggil engkau? 所以这个是摩西的问题，是不是？ Ini adalah persoalan Musa. 摩西试图问神你叫什么名字， Musa bertanya, siapakah namamu? 一个就是为了把这位神跟众神区别开， Yang pertama membedakan Allah ini dari ilah-ilah lain. 另外一个呢就是召唤， Yang lain adalah memanggil. 对吧？比如说我们要是找一个人，我们还会喊对方的名字，对不对？ Misalnya kita mencari seseorang, kita akan memanggil nama orang itu. 接着呼喊对方的名字，就跟对方进入的一个关系里。 Melalui memanggil nama orang itu, kita memasuki hubungan dengan 那 orang 如 itu. 果比如说对方他告诉我名字， Jikalau orang itu memberitahukan namanya. 对吧？比如说我跟 Theo 第一次认识， Misalnya saya berkenalan dengan 我 Theo. 跟他介绍，我叫 Yohanes， Saya memperkenalkan diri, nama saya Yohanes. 他告诉我他的名字叫 Theo， Lalu dia memberitahu saya namanya Theo. 那么他实际就给我这个权利，是不是？ Maka dia memberikan hak itu kepada saya. 当我说 Theo 的时候，他回应我， Waktu saya memanggil Theo, dia respon. 是不是啊？ Betul tidak? 所以名字的这个名字就是为了区分，也为了召唤。 Ya, fungsi nama yaitu untuk membedakan dan untuk memanggil. 那么神是怎样回答的呢？ Bagaimana Allah menjawab? 摩西的意思，摩西问神你叫什么名字？ Musa bertanya, siapakah namamu? 他实际上他的目标是，那你是跟其他的神明有什么不同？ Tujuannya adalah engkau tidak beda dengan ilah-ilah lain. 并且呢，摩西也通过知道神的名字，能够跟神进入一个交往，是吧？ Melalui pengetahuan Musa terhadap nama Tuhan dapat masuk ke dalam hubungannya. 但是说我们说神这位神他不是众多神明中的一位，对不对？ Akan tetapi Allah ini bukan salah satu Allah di antara ilah-ilah lain. 实际上只有耶和华才是神。 Dan sesungguhnya hanya Tuhanlah Allah. 所以耶和华神怎么回答他的？ Bagaimana Tuhan menjawab dia? 14节， Ayat 14. 神对摩西说：“我是自由的 Firman Allah, aku adalah aku. 对吧？我是我， Aku adalah aku. 这是什么意思啊？ Apa artinya? 这就是在告诉摩西， Memberitahukan kepada Musa, 我不是众神中的一个， aku bukan Allah di antara ilah-ilah lain. 我不是你想象的那样，是吧？ Aku bukan apa yang engkau bayangkan. 我是神， Aku adalah Allah. 并且只有我是神， Hanya akulah Allah. 没有任何其他的方式来说明我， Tidak ada cara lain untuk menerangkan diriku. 没有办法用我自身以外的存在来去解释我。 Tidak ada cara lain untuk menjelaskan aku di luar hal ini. 这就是说，上帝说我是。 Makanya Allah berkata, akulah aku. 当我要介绍我自己的时候， Waktu aku ingin memperkenalkan diriku, 我会有很多的修饰和限定，对不对？ aku akan punya banyak batasan. 我是从中国来的， Saya berasal dari China. 我是之前是做什么的？ Sebelumnya profesi saya apa? 我爸爸妈妈是谁？ Siapakah orang tua saya? 我现在住在哪里？ Saya tinggal di mana? 这个构成了现在的我， Hal ini membentuk diri saya yang sekarang. 对吧？并且使我跟其他的跟我之外的人区别开。 Dan saya membedakan diriku dengan orang lain. 那么这个时候，我是被很多因素决定的， Waktu itu saya ditentukan oleh banyak faktor. 对不对？ Betul tidak? 我是被谁决定的呢？ Siapakah yang menentukan 我的 saya? 存在被我父母决定。 Keberadaan saya ditentukan oleh orang tua saya. 我并不能说我存在就会存在，是吧？ Saya tidak bisa berkata aku ada karena aku ini ada. 我是被动的， Saya ini pasif. 甚至我今天在这里，
Saya ada di sini 也是又被很多其他因素决定的， juga ditentukan oleh faktor lain. 对吧？在这生活中发生的种种事情决定我在这里， Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan menentukan saya ada di sini. 甚至我也没法决定我不在这里。 Saya juga tidak bisa menentukan diri saya tidak berdiri di sini. 也就是说，人他都是被在他以外的因素决定的， Artinya manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya. 对吧？ Betul? 我是男生， Saya seorang pria, 我是被决定的。 saya ditentukan. 然后，比如说我是个女生， Misalnya saya seorang perempuan, 我觉得长得不好看， rupa saya jelek, 我想变得更漂亮， saya ingin lebih cantik, 但不能你做决定。 tetapi tidak dapat ditentukan oleh diriku. 我出生在一个贫穷的家庭， Saya lahir dari keluarga yang miskin. 我期待我成为一个富豪的儿 Saya 子， berharap menjadi anak orang kaya, 但是你不能决定你自己。 tetapi engkau tidak bisa menentukan dirimu. 我们说人是被自己以外的力量决定的，是吧？ Manusia ditentukan oleh kekuatan dari luar dirinya. 但是上帝呢？ Tetapi bagaimana Allah? 上帝不是，是吧？ Allah tidak demikian. 当耶和华说我是的时候， Pada waktu Allah berkata, akulah aku. 意思就是说他不被在他自身之外的任何东西决定。 Artinya dia tidak ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar dia. 大家能明白吗？ Dapat paham? 这个世界上没有任何一样东西能跟上帝是同类的，可以类比。 Tidak ada sesuatu di dunia ini yang dapat menyamakan dengan Tuhan. 是不是？ Betul tidak? 我们每个人在这地上，我都是被说明的。 Setiap orang di dunia ini kita dapat diterangkan. 我是中国人， Saya orang China. 中国这个国家就限定了我， Negara China ini membatasi saya. 使我不是美国人，不是印尼人， Karena saya bukan orang Amerika, bukan orang Indonesia. 对吧？我是被这些因素决定的， Saya ditentukan oleh faktor ini, 被这些力量决定的。 ditentukan oleh kekuatan ini. 那么上帝呢？ Bagaimana Allah? 他不被任何事物决定， Dia tidak ditentukan oleh hal-hal di luar dia. 决定他的只有他自己， Yang menentukan dirinya adalah menentukan dia adalah dirinya sendiri. 是吧？ Betul? 所以当耶和华说我是我的时候， Waktu Tuhan berkata aku adalah aku, 他跟我介绍我自己不一样， berbeda dengan aku yang memperkenalkan diriku. 对吧？甚至说只有神能说他是我是， Hanya Tuhan yang dapat berkata akulah aku. 是不是弟兄姐妹？ Betul tidak? 这世界上没有任何人他可以说我是， Dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan akulah aku. 因为我们都知道他不是， Karena mereka itu bukan. 对不对？他是被决定的， Mereka ditentukan. 他不能想成为他想成为的样子。 Mereka tidak bisa menjadikan dirinya seperti yang dia inginkan. 我因为什么现在这样呢？站在这里呢？ Mengapa saya berada di sini? 我不是自己决定的。 Itu tidak ditentukan oleh diri 比如说 saya. 我是个男生， Karena saya seorang pria. 而是我生下来就是， Karena memang saya lahir sebagai seorang pria. 对吧？很多发生在我身上的事， Semua hal yang terjadi atas diri saya. 不是我自己决定的。 Bukan saya sendiri yang menentukan. 我现在成为这个样子的原因都是在我之外， Alasan saya menjadi rupa saya sendiri itu adalah di luar 对 saya. 吧？也就是说，对于人来说，是外在的因素使你成为当下的你。 Bagi seseorang itu ditentukan oleh faktor di luar dirinya. 但是神不是，是吧？ Tetapi berbeda dengan Tuhan. 那么什么使神成为他自己呢？ Bagaimana Tuhan itu menjadi dirinya? 只有神本身，是不是？ Hanya Allah itu sendiri. 这个世界上没有什么能使神成为神， Di dunia ini tidak ada sesuatu yang menjadikan Allah sebagai Allah. 上帝完全是在自己里面是上帝。 Allah sendiri yang menentukan dirinya adalah Allah. 我们不能说我是，只有上帝能说他 Kita 是， tidak bisa berkata akulah aku. Hanya Tuhan yang bisa. 对吧？神他绝对自由。 Allah itu bebas secara mutlak. 比如说我现在很累了， Misalnya saya sangat capek. 我想要成为一只鸟， Saya ingin menjadi seekor burung. 我不能决定我自己成为什么，我想成为什么就成为什么， Saya 是吧？ tidak bisa menentukan sesuai dengan keinginanku. 我是被约束的。 Saya dibatasi. 所以我们说神， Karena itu kita 当 berkata 神说我是的时候啊， ketika Tuhan berkata akulah aku. 他就这个宣告 Pernyataan ini 自身就表明，唯有耶和华他是神。 ini menyatakan bahwa dia menyatakan diri bahwa dialah Tuhan.
他不是众神中的一位， Dia bukan salah satu Allah di antara ilah-ilah. 他不被自身以外的任何东西决定， Dia tidak ditentukan oleh hal-hal lain di luar dia. 他在他自己里面完全自由， Dia bebas secara mutlak di dalam dirinya. 并且只有神自己在他自己里面是他自己的存在，是吧？ Hanya Allah yang eksis di dalam dirinya sendiri. 他绝对在自己里面是他自由，他自足，自我满足，他也。 Dia bebas secara mutlak. 比如说我是需要外在的供应的，对吧？ Tetapi saya membutuhkan supply dari luar. 我如果不喝水，我就会渴死； Jikalau saya tidak meminum, saya bisa mati kehausan. 不吃饭我会饿死。 Tidak makan bisa mati 所 kelaparan. 以呢， Karena 所以我 itu, 不能脱离周围的事情， saya tidak bisa terlepas dari hal-hal di lingkungan saya. 不能脱离我周围的存在的环境。 Tidak bisa terlepas dari lingkungan diri saya. 但是上帝不是， Tetapi berbeda dengan Allah. 上帝他在他自己里面是自己满足、自我满足的。 Allah memuaskan dirinya di dalam dirinya. 所以这个是当神宣告我是的时候， 表明上帝是那一位超越者。 Waktu Allah menyatakan dirinya, akulah aku, ini berarti dia adalah pribadi yang bersifat transenden. 那么这也意味着其实人就不是神，是不是？ Nah, ini juga berarti manusia bukanlah Allah. 很多人觉得我自己的事儿我说了算， Banyak orang menyangka apa yang dia katakan itu ditentukan oleh dirinya. 但实际很明显，不是所有的事情你都自己说了算。 Tetapi fakta mengatakan bukan semua yang engkau katakan itu ditentukan oleh dirimu. 对吧？人不是神，这是一个最明显可见的事实。 Manusia bukan Allah itu adalah sebuah fakta yang sangat nyata. 但是实际情况是什么呢？ Tetapi hal yang sesungguhnya itu apa? 实际情况是每个人都觉得自己是神。 Hal yang sesungguhnya setiap orang merasa dirinya adalah Allah. 当我们说神是我是的时候啊， Ketika Allah berkata akulah aku, 这也不是说神它是一个说法， bukan artinya Allah itu hanya sebuah pernyataan, 而是它是真实的， tetapi dia itu adalah nyata. 甚至说它跟你怎么认识它没有关系。 Tidak ada hubungan dengan bagaimana Anda mengenal dia. 它不是你里面想象出来的。 Dia bukan sosok yang engkau bayangkan. 你把神想象成什么样， Engkau membayangkan Allah itu seperti apa. 不会对它本身造成什么影响， Tidak berdampak pada dirinya sendiri. 对吧？ Betul? 很多人就会把自己想象成，在不读圣经的情况下，他想象成神是怎样的。 Banyak orang membayangkan rupa Allah itu seperti apa di luar pembacaan Alkitab. 创造出一个符合他的期待、他的要求的一位上帝。 Menciptakan sosok Allah yang dia harapkan. 但是呢，真正的上帝他不是人的设想或想象， Tetapi Allah yang sejati adalah di luar bayangan manusia. 你不能控制他、支配他。 Engkau tidak bisa menguasai dan mengendalikan dia. 所以我们说，神不是人的一个设想或人的一个观念， Karena itu Allah bukanlah sebuah konsep dari manusia. 不是说，哎呀，基督教有基督教的神，佛教有佛教的神。 Agama Kristen punya Allah, agama Kristen, Buddha punya Allah, agama Buddha. 啊，你们信的神是那样的神，我信的神是这 Allah 样 yang 的神。 kamu percaya adalah Allah seperti itu, Allah yang saya percaya adalah Allah seperti ini. 当人这样去表达的时候啊， Waktu manusia menyatakan seperti ini, 这就说明他根本就不认识什么叫神这个字。 ini menerangkan bahwa mereka tidak tahu apa istilah Allah itu. 对不对呀？ Betul tidak? 如果他是上帝的话， Jikalau dia adalah Allah, 他就跟你人对他怎么设想、对他理解没有关系。 maka tidak ada hubungan dengan apa yang dibayangkan, yang dipahami oleh manusia. 是不是弟兄姐妹？ Betul tidak? 他不被人决定， Dia tidak ditentukan oleh manusia. 所以神他不是说法， Karena itu Allah bukan sebuah 他 pernyataan. 是那一位绝对的超越者。 Dia adalah satu sosok yang transenden. 那么这要求什么呢？ Ini menuntut apa? 要求你要真实的面对这一位， Menuntut Anda harus menghadap sosok ini dengan serius. 你要把这一位当真。 Engkau harus menganggap sosok ini serius. 其实很多基督徒，他口里宣称信神，
Banyak orang Kristen mengaku dia percaya kepada Tuhan. 但是实际神对他来说就是个说法。 Tetapi Tuhan bagi mereka hanya sebuah pernyataan. 比如说，哎呀，基督徒应该守主日， Misalnya orang Kristen harus memelihara hari Minggu. 那可能今天呢，这个公司加班，老板找他， Perusahaan ini lembur, bos mencari dia. 他觉得，哎呀，我这个不去聚会没有关系。 Dia merasa kalau aku tidak ke gereja Tapi nggak apa-apa. 老板这次找他呢，涉及到他能不能升职，能不能加薪。 Karena tujuan bos mencari dia adalah apakah dia bisa naik pangkat atau bisa gajinya naik. 那么对于他来说，那个公司的老板要比他所信的那位神要真实的多。 Bagi dia, bos dia itu lebih nyata daripada Allah yang dia percaya. 是不是？ Betul tidak? 上帝在他里面可能就是一个观念。 Allah di dalam dirinya mungkin hanya sebuah konsep. 还有时候我们教会要求每人要求你读经， Misalnya gereja menghendaki Anda membaca Alkitab. 甚至要求你每一周都要参加教会的培训。 Menghendaki kamu setiap minggu harus mengikuti kelas pembinaan. 那你是否是真的把上帝当真？ Apakah engkau sungguh menganggap Allah itu benar? 这显明你是不是真的愿意把你的身体投靠其中，是吧？ Untuk menyatakan apakah sungguh-sungguh engkau mau menaruh tubuhmu di sana. 人对真实的东西才会有反应。 Manusia hanya punya reaksi terhadap sesuatu. 你什么东西在你的生命中是真的、真实在的， Barang apakah yang sungguh nyata di dalam hidupmu, 你就会把你的身体放在哪里， maka engkau akan meletakkan tubuhmu di sana. 这是一定的。 Ini adalah pasti. 比如说工作赚钱，这个很实在， Misalnya bekerja mencari uang itu sangat 那么 nyata. 你的身体就会也会 Maka 在这工 tubuhnya 作 akan 中， diletakkan di dalam pekerjaanmu, 在赚钱中， di dalam mencari uang. 对吧？金钱实在， Uang itu nyata, 所以你的身体，你的整个的身体也在那里。 maka seluruh tubuhnya ada di sana. 那天堂、地狱呀、这个不实在， Surga dan neraka tidak nyata. 对吧？这个不构成吸引力， Ini tidak cukup menarik. 所以你的身体也不在教会，也不在福音里。 Karena itu tubuhmu tidak di gereja, juga tidak di dalam Injil. 人家说灵魂的拯救，这个太虚了， Keselamatan jiwa itu sifatnya sangat ilusi. 对吧？现在我更加关心我现在我能不能吃好，我能不能找到工作。 Saya lebih peduli apakah saya bisa makan enak, bisa dapat kerja yang baik. 至于说什么读圣经啊、传福音啊、服侍教会啊，这个有点太虚无缥缈了。 Soal membaca Alkitab, soal melayani itu hal yang tidak nyata. 所以呢，一旦他把这个看得见的工作赚钱当真的时候啊， Ketika menganggap pekerjaan yang dapat dilihat sebagai yang nyata, 他的身体就会非常诚实， maka tubuhnya itu juga sangat nyata. 那么他的身体也会投入到这个工作赚钱里面。 Tubuhnya akan ditaruh di dalam pekerjaan untuk mencari uang. 因为什么呢？ Mengapa? 因为上帝对他来说就是个不是真实的， Karena Allah bagi dia tidak nyata. 地狱天堂不是真实的。 Surga neraka tidak nyata. 但我们说这位上帝这位宣告我是，对吧？ Tetapi pernyataan Allah, akulah dia. 而人 Akulah 在 aku. 而人绝对这位上帝不是人里面的想象， Allah bukan dalam bayangan manusia. 也不是你里面的一个虚幻的存在， Juga bukan keberadaan dalam dirimu yang bersifat ilusi. 他也不被你的想法决定， Dia tidak ditentukan oleh pikiranmu. 反而你所有的人生的一切都被他决定。 Sebaliknya, seluruh hidupmu ditentukan oleh dia. 你能在这里继续活着，能吃饭，能喝水， Anda bisa hidup terus dan makan minum. 本质上不被你自己决定。 Pada hakikatnya tidak ditentukan oleh dirimu. 他说一句话，你可能立即就在这个世界上消失， Sebuah perkataan dari Tuhan mungkin kamu langsung hilang lenyap. 对不对？有可能没有？有可能，对不对啊？ Mungkin tidak, ada kemungkinan. 而你也不决定你的生死祸福， Engkau tidak bisa menentukan antara hidup dan matimu. 被他决定。 Ditentukan oleh dia. 所以真正的信上帝，信这位上帝，是真正的以他为真实哈。 Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan itu nyata. 否则的话， Jika tidak, 对于大多数基督徒来说， sebagian besar orang Kristen, 上帝基本上就是一个说法。
Allah itu hanya sebuah penyataan. 只不过对他来说，圣经里说的上帝可能更加的合理，可能更加的符合他的期待。 Allah yang disebut di dalam Alkitab mungkin lebih cocok dengan harapannya, 是他符合他的经验，符合他的感受。 sesuai dengan pengalaman dan perasaannya. 但是呢， Tetapi 实际这位上帝在他的生命里不是真实存在的， sebenarnya Allah tidak eksis di dalam hidupnya dengan nyata. 不是那一位决定的超越者。 Bukan seorang penentu dan yang transenden. 在这样的基督徒在面对上帝的时候， Orang Kristen semacam ini ketika menghadapi Allah, 实际显明他是以自己为上帝， sesungguhnya menyatakan diri, menganggap dirinya adalah Allah. 是他决定上帝怎样， Ia menentukan Allah itu harus bagaimana. 而不是上帝决定他怎样。 Bukan Allah yang menentukan dia harus 他 bagaimana. 没有这个意识， Dia tidak punya kesadaran ini. 实际是非常可怕的。 Bahkan sangat menakutkan. 所以，首先神宣告我是， Karena itu pertama Allah menyatakan akulah aku. 对吧？摩西说你叫什么名字？ Namamu siapa? 摩西说摩西的意思是你是众神中的哪一个？ Maksud Musa adalah siapakah kamu di antara ilah-ilah lain? 我好知道你。 Supaya saya mengetahui kamu. 但上帝说我不是众神中的哪一个， Tetapi Tuhan berkata, aku bukan Allah di antara ilah-ilah lain. 对吧？有的是管下雨的，有的是管收成的，有的是管爱情的，我不是那些中的一 Ada 个。 yang berkuasa tentang hujan, ada yang berkuasa atas cinta. Aku bukan seperti itu. 我不是那些神明中的一个， Aku bukan Allah di antara ilah-ilah yang lain. 我是我， Aku adalah aku. 我是只有我是神， Aku sajalah Allah. 我是绝对的超越的， Aku adalah yang absolut dan yang transenden. 这个没有任何外在的因素能够决定我怎样， Tidak ada faktor apapun dari luar yang menentukan aku. 我也不被你定义， Aku juga tidak didefinisikan oleh engkau. 对吧？偶像是被人定义的， Berhala itu didefinisikan oleh manusia, 被人描述的， digambarkan oleh manusia. 但这位耶和华说我不是， Tetapi Tuhan berkata, aku bukan. 我是那一位真实的、 Aku adalah dia yang nyata, 独一的、 yang esa, 超越的yang 超越者。 yang transenden. 这个世界上 Di dalam dunia ini 没有任何事物能够与我可以看为是同等的。 tidak ada sesuatu dari dunia ini yang bisa menyamakan aku. 我是创造主， Aku adalah pencipta, 不在被造的世界之内， tidak di dalam dunia ciptaan. 我是真实的。 Aku adalah yang nyata. 这个其实说构成了神的自我宣告。 Ini membentuk pernyataan diri Allah. 那么基督徒呢？ Bagaimana dengan orang 你 Kristen? 面对的是这位真实的上帝， Allah yang engkau inilah Allah yang engkau hadapi. 你不能决定你自己任何东西， Anda tidak bisa menentukan segala sesuatu bagi dirimu. 你是完全被他决定的。 Kamu ditentukan oleh dia. 他是真实的。 Dia adalah yang nyata. 很多人我能感受到的，基督徒经常有的对神的认识啊， Banyak orang yang bisa saya rasakan pengenalan orang Kristen terhadap Tuhan. 他是在他个人的感觉经验中去跟神交往的。 Mereka bergaul dengan Tuhan menurut perasaan dan pengalaman pribadi mereka. 哎呀，生活中经历一些困难， Mengalami kesulitan dalam hidup. 然后呢，度过好转了，神帮助了他， Kemudian Tuhan menolong dia 然后他很爱神， dan dia sangat mengasihi Tuhan. 这是很危险的。 Ini sangat bahaya. 那是在你面对的不是你想象出来的， Yang engkau hadapi bukan Allah yang engkau bayangkan. 对吧？那真正的那一位他是在你之外的。 Dia yang sungguh-sungguh itu tidak di luar kamu. 我期待大家能够好好的来面对这个问题啊。 Saya berharap kita dapat sungguh-sungguh menghadapi persoalan ini. 我们再休息一会儿吧。 Kita istirahat lagi sebentar.